cikgu nak terangkan soalan di buku teks matematik tingkatan 3. Muka surat 247 bahagian mahir diri. Okey. Kita tengok soalan 1. Raja di sebelah menunjukkan dua garis lurus yang berwarna merah dan mereka bersilang pada titik P. Diberi O ialah asalan, tentukan koordinat titik koordinat P. Jadi kita diberi dua persamaan ini dan kita akan buat persamaan serentak. Cikgu akan buat kaedah penghapusan. Jadi cikgu susunkan dua persamaan yang diberi. Satu sebagai persamaan 1, yang satu lagi cikgu labelkannya sebagai persamaan 2. Okey, kita susunkannya. Baik. Sekarang cikgu akan hapuskan antara X dan Y. Cikgu pilih X. Okey. Untuk hapuskan X, cikgu kena pastikan pekali X adalah sama. Sekarangnya tidak sama. Ini 2, ini 1. Jadi, cikgu kena samakan persamaan 2 itu dengan persamaan 1. Caranya adalah cikgu akan darab 2. Apabila X darab dengan 2, okey. Apabila X darab dengan 2, dia akan jadi 2X. Jadi dia akan sama dengan 2X di persamaan 1. Tetapi kita kena darab ke semua penyebutnya. Atau dengan kata lain, persamaan 2 didarab dengan 2. Persamaan 2 didarab dengan 2. Jadi cikgu akan tulis apa yang cikgu ada selepas cikgu darab. 2 darab X, 2X, tolak 2 darab 3Y, 6Y, sama dengan negatif 5 darab 2, negatif 10. Dia menjadi persamaan 3. Okey, dan sekarang cikgu akan buat persamaan 1 dan 3 ini. Sebab mereka dah sama pekali X-nya. Okey. Cikgu kena tentukan sama ada cikgu nak buat operasi tambah atau tolak untuk hilangkan 2X itu. Kalau 2X dengan 2X ini nak dihilangkan, nak jadi kosong, cikgu mesti tolak. Kalau cikgu tambah, dia akan jadi 4X dan tidak kosong. Ini tak nak. Kita nak ni. Jadi cikgu akan buat tolak. Okey, jadi cikgu pilih sama ada persamaan 1 tolak persamaan 3 atau 3 tolak 1. Mana-mana boleh. Pilih mana yang rasa senang. Jadi cikgu akan buat persamaan 1 tolak persamaan 3. Okey, cikgu buat tolak sekarang. Okey, cikgu akan tolak 1 tolak 3, 5 tolak negatif 10. Negatif Y tolak negatif 6Y. 2X tolak 2X. Ini yang akan berlaku apabila cikgu buat tolak. Okey, sekarang cikgu tulis apa yang ada. 2X tolak 2X memang hapus. Okey, hapus. Kemudian cikgu teruskan kepada Y pula. Untuk menyenangkan kamu faham, cikgu tuliskan apa tolak apa. Jadi, negatif Y tolak. Tolak di sini adalah tolak di sini. Atau tolak di sini. Jangan tercampur dengan negatif 6. Okey? Jadi, kamu tengok elok-elok ada 3 simbol negatif di sini. Satu daripada persamaan 1, negatif Y. Satunya adalah tolak, operasi tolak. 1 tolak 3 tadi. Dan yang dalam kurungan itu adalah negatif bagi 6Y. Jangan tertinggal satu pun. Sebelah kanan juga sama. Tengok persamaan 1 ada 5.
operasi tolak. Tolak apa? Tolak negatif 10. Jadi ini yang terjadi. Cikgu teruskan. Negatif Y tambah 6Y adalah 5 tambah 10. 6Y tolak Y jadi 5Y. 5Y adalah 15. Jadi Y adalah okey. Jadi 5Y adalah 15. Y adalah 15 bahagi 5. Y adalah 3. Okey. Jadi ini hanya cikgu dapat nilai Y saja. Koordinat ini ada X dan Y. Cikgu dapat Y dah, iaitu 5. Cikgu nak cari apakah X lagi. Okey, jadi cikgu akan gantikan. Gantikan Y sama dengan 3, jawapan baru dapat tadi, ke dalam mana-mana persamaan 1, 2 atau 3. Cikgu nak ganti ke 2. Ya? Boleh pilih mana-mana. Jadi 3 ini cikgu masukkan ke persamaan 2. Cikgu salin persamaan 2 dahulu. Kemudian cikgu akan gantikan 3 ini di tempat Y. Okey. X tolak 3 darab dengan 3 sama dengan negatif 5. Jadi X tolak 9 adalah negatif 5. X adalah negatif 5 tambah 9. Okey. Maka X adalah 9 tolak 5, 4. Jadi sekarang kita jawab soalan. Titik persilangan. Kita nak jawab koordinat P. Sorry ya. Kadang-kadang dia suruh titik persilangan. Yang ini kamu jawab koordinat P ialah X4, Y3. Selesai. Okey. Sekarang cikgu nak pergi ke soalan seterusnya. Soalan 2. Okey. Okey, kita tengok soalan 2. Raja di sebelah GH, HK dan KL ialah garis lurus. Okey. Titik H berada pada paksi X. GH selari dengan KL dan HK selari dengan paksi Y. Okey, kita tengok gambar. Kita tengok gambar raja. Okey. Titik H berada pada paksi X. Okey, jadi cikgu tahu bahawa kita nak cari X-nya dan Y-nya mesti kosong sebab dia berada pada paksi X. Pada paksi X, Y adalah kosong. Ingat tu. GH selari dengan KL. Ni mereka dua ini selari. Maksudnya kecerunan mereka sama. Okey, mereka selari, kecerunan sama. Okey. Dan HK pula selari dengan paksi Y. Ini tegak. Selari dengan paksi Y. Okey. Soalan A. Nyatakan persamaan garis lurus HK yang tegak. Okey. Kita ada satu maklumat di sini. Persamaan GH. Guna persamaan GH, kita boleh cari nilai X ini. Dapat nilai X ini, kita dapat cari ke persamaan untuk garis HK. Garis HK adalah ni. Apa persamaannya? X sama dengan apa? Jadi, kita nak gantikan kosong ini di tempat Y. Okey, cikgu mula soalan A. Okey, soalan A.
kita gantikan Y sama dengan 0 ke dalam 2X tambah Y sama dengan 6. Okey, jadi cikgu masukkan sekarang Y adalah sifar, 2X adalah 6, X adalah 6/2, X adalah 3. Jadi cikgu tahu bahawa persamaan HK, persamaan garis lurus HK ialah X sama dengan 3. Selesai. Okey, 3. Ingat. Ini adalah 3. Nombor di sini 3. Kita dapat daripada langkah soalan A. Kemudian kita tengok soalan B. Tentukan persamaan garis KL. Okey, ni garis KL ni. Okey, kita nak persamaannya, maksudnya kita nak M-nya, kemudian cari C-nya. Kita ada nilai X, nilai Y. M-nya dia selari ya, selari, jadi M-nya dapat dari sini. Jadi kita akan cari M untuk garis GH dulu dari sini. Okey. Baik, kita mula soalan B. Cikgu akan susunkan 2X tambah Y sama dengan 6 ini dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Supaya saya dapat nilai M-nya di sini. Okey, jadi kita susun Y di depan, 2X pindah, negatif 2X tambah 6. Jadi dengan senangnya cikgu dapat M-nya negatif 2. Itu saja yang cikgu perlu daripadanya. Jadi cikgu tahu bahawa M-nya adalah negatif 2 dan ini pun negatif 2 sebab mereka selari. Mereka selari. Jadi M sama. Okey, kita berjaya dapat M. Sekarang cikgu nak cari C. Nak cari C, guna M, negatif 2. Guna X, 10 dan guna Y, negatif 4. Kita dapat nilai C itu. Okey, cikgu teruskan. M dah ada. Nilai X adalah 10, Y adalah negatif 4. Ganti ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Maka Y negatif 4. M negatif 2. X 10 tambah C. Negatif 4 adalah negatif 20 tambah C. Pindah. Jadi C adalah negatif 4 tambah 20. 20 tolak 4, C adalah 16. Ada nilai M. Ada nilai C. Kita boleh bentuk persamaan. Okey, soalan minta persamaan garis lurus KL. Kita kena jawab itu. Kemudian cari pintasan X-nya. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. Okey, jadi kita buat persamaan dahulu. Persamaan garis lurus KL adalah sama dengan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M, kita dapat tadi negatif 2. X masih X, C positif 16. Okey, selesai untuk soalan persamaan. Dan sekarang dia minta pintasan pintasan X dia berlaku apabila Y kosong. Jadi cikgu masukkan Y kosong ke dalam persamaan yang cikgu baru dapat tadi. Sini kosong. Jadi cikgu pindahkan 2X ini ke sebelah kiri. Dia jadi positif 2X. Maka X adalah 16 bahagi 2, X adalah 8. Kita kena jawab. Pintasan X adalah 8. Okey. Baik, cikgu teruskan ke soalan 3. Okey, raja di sebelah menunjukkan segi 4 selari. Okey, segi 4 selari kita tahu
sisinya selari sebegini. Ada 2 pasang. Kalau selari, ingat M sama. Itu clue dia. A. Persamaan garis lurus OG. OG di sini. Kita nak persamaan dia, kita mesti ada kita mesti ada nilai M, C-nya. Baik, kita tengok apa yang ada. Nak cari nilai M, kita kena guna 2 titik ini. Ini asalan 0, 0. Jadi kita dapat M dulu. Dan C pun ada. C memang 0 sebenarnya. Cikgu buat soalan A ini. Kita cari kecerunan dulu guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Di mana ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Cikgu gantikan ke dalam rumus. Y2 adalah negatif 12 tolak dengan Y1 kosong. X2 adalah 6 tolak dengan X1 kosong. Jadi, dia adalah negatif 12 bahagi 6 iaitu negatif 2. Ini kecerunannya. M-nya negatif 2, begitu juga M-nya negatif 2 sebab mereka selari. Kita tulis awal-awal dulu. Bila dapat M, nak persamaan mesti M dan C. Sekarang cikgu cari C pula. Jadi, cikgu akan gunakan nilai X ni dan nilai Y ini. Atau cikgu guna yang kosong, lagi senang. Jadi kita mula. Kalau tak cari pun boleh terus dapat. Sebenarnya C-nya, dia meminta di sini C adalah kosong. Tak perlu kira pun. C adalah kosong. Baik, cikgu dapat M dan C, cikgu pun ganti dalamnya. Jadi cikgu jawab persamaan garis lurus OG adalah Y sama dengan MX tambah C. Nilai M adalah negatif 2 dan C adalah kosong. Jadi jawapan akhirnya Y sama dengan negatif 2X. Ini persamaan OG. Sekarang cikgu nak buat soalan B. Soalan B. Persamaan garis lurus FG. EF. Jadi cikgu padam yang lain. Kita tengok garis yang berkenaan adalah EF. Garis ini. Seperti tadi cikgu kata, nak persamaan mesti cari M dan C. Kita dah ada M sebab dia selari dengan dia. Mereka adalah sama kecerunan. M dah ada, X7, Y21, cari C. Jadi cikgu cari C sekarang. Kita mula ya. Kita buat soalan B. M adalah negatif 2. Titik yang berkenaan adalah 7 dan 21. Maka kita gantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C sebab nak cari C. Y adalah 21, M adalah negatif 2, C adalah 7. Maka kita dah tekan kalkulator. Negatif 2 darab 7 negatif 14 tambah C. Dan kalau cikgu nak C, cikgu kena pindahkan negatif 4 ke sana, negatif 14 ke sana. 21 tambah 14 adalah 35.
kita dapat M dan C, kita boleh buat persamaan. Jadi kita jawab soalan B, persamaan garis lurus EF. Kita jawab persamaan garis lurus EF adalah Y sama dengan M. M adalah negatif 2, X tambah C 35. Selesai. Okey. Okey, lepas tu kita tengok soalan C pula. Dia nak pintasan X bagi garis EF. Ingat, pintasan F berlaku apabila Y sama dengan kosong. Okey, jadi cikgu akan gantikan Y sama dengan kosong ke dalam persamaan dalam soalan B tadi. Y sama dengan negatif 2X tambah 35. Masukkan kosong di tempat Y. Jadi kita akan dapat ini. Dan kita pindahkan negatif 2X ke depan. Jadi positif 2X sama dengan 35. Dan X adalah 35 per 2. Selesai. Kita jawab. Pintasan X adalah 35 per 2. Okey. Dan sekarang kita pergi ke soalan terakhir untuk mahir diri. Raja di sebelah menunjukkan trapezium. Ingat, trapezium dia ada dua sisi yang selari sebegini, atas dan bawah. Diberi AB selari dengan DC. Ya, memang diberitahu dalam soalan AB selari dengan DC. Maksudnya M mereka sama. Itu kerja kita nak cari M. A, apakah persamaan garis lurus AB? Garis lurus AB di sini. Okey, garis lurus AB di sini. Jadi maksudnya nak dapatkan M dan nak dapatkan C lagi. Okey, sekali pandang, cikgu nampak ada dua koordinat, dua titik. Jadi cikgu boleh dapatkan nilai M guna rumus kecurunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita tentukan mana-mana X1, X2, Y2. Okey. X1, Y1. X2, Y2. Jadi cikgu gantikan Y2 adalah 2 tolak Y1 adalah 6 per X2 adalah 12 tolak X1 adalah 4. 2 tolak 6 negatif 4. 12 tolak 4, 8. Tekan kalkulator, negatif 4 dia bahagi 8, negatif 1 per 2. Ini adalah kecerunannya, negatif 1 per 2. Kita tulis siap-siap. Lepas dapat M, kita nak cari C lagi. M dapat dah, cari C-nya lagi. Okey, C-nya boleh didapat dengan gunakan M dan salah satu titik. Cikgu pilih titik A. Jadi, cikgu akan gantikan M negatif 1 per 2 dan titik 46. Titik A 46 ke dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey, cikgu gantikan sekarang. Okey, kita gantikan tiga nilai tadi. Tujuannya nak cari C. Tekan kalkulator, negatif setengah darab 4 adalah negatif 2 tambah C. Pindahkan 6 tambah 2 adalah C, C adalah 8. Jadi kita tulis persamaan garis lurus AB. Persamaan garis lurus AB ialah Y sama dengan M. M negatif setengah. X positif 8 tambah 8. Itulah persamaan garis lurus AB. Okey, seterusnya kita buat soalan B. Masih sama. Apakah M dan C? Untuk garis CD pula. Okey, kita dah tahu tadi mereka selari. M ada,
X ada, Y ada, gantikan sahaja. Jadi soalan B ini cikgu akan guna M negatif setengah dan titik D ini. Okey, cikgu salinkan rumusnya. Y sama dengan MX tambah C. Masukkan Y 10, M negatif setengah, X 9 tambah C. Kita boleh tekan kalkulator. Negatif 9 per 2 tambah C. Pindahkan, dia jadi 10 tambah 9 per 2 sama dengan C. Kamu tekan kalkulator, nilai C kamu adalah 10 tambah 4 setengah. C adalah 14 setengah. Jadi ada nilai M dan nilai C. Kita buat persamaan untuk garis lurus CD. Persamaan garis lurus CD adalah Y sama dengan M negatif setengah, X tambah 14 setengah. Okey? Baik, akhir sekali kita nak buat soalan C. Adakah garis AB dan garis CD akan bersilang? Garis AB dan garis CD adalah garis selari. Mereka tak akan bersilang. Okey? Okey, jadi kita jawab soalan C. Garis lurus AB tidak akan bersilang dengan garis lurus CD sebab kedua-duanya adalah garis selari, tak mungkin bertemu. Okey?